Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak didik di luar sana? Cikgu doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, berjumpa sekali lagi bersama saya Cikgu Ju dari SMK Kelebang Besar Melaka akan membicarakan tentang bahagian rumusan iaitu kenal pasti, fokus dan menulis rumusan lengkap. Jadi, kita lakukan sekarang. Okey, baiklah, kita lihat dahulu di SKP kita kali ini iaitu standard kandungan 3.2, menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara. Standard pembelajaran 3.2.1, menulis untuk membuat justifikasi berdasarkan penilaian sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dan objektif kita pada kali ini ialah pada akhir pelajaran, murid dapat mengenal pasti 3 fokus bahan rumusan berdasarkan penilaian sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, baiklah kita lihat arahan soalan rumusan terlebih dahulu. Okey, untuk rumusan perlulah baca arahan dengan betul, ya. Baca, petikkan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, baiklah saya bacakan petikan dari bahan satu rumusan. Okey. Dan saya hendak kamu semua lihat perkataan yang berwarna merah. Okey ya. Tahun 2020 melabuhkan tirainya, namun dunia terus bergelut dengan pandemik COVID-19 yang masih mengancam masyarakat dunia. Pelbagai langkah diambil oleh kerajaan bagi mengatasi kelembapan ekonomi akibat pandemik ini. Pasaran buruh negara juga kian suram dan peningkatan golongan B40 berpunca, pekerja terpaksa diberhentikan, ekoran banyak syarikat mengalami kerugian susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan perlu memberikan perhatian untuk meningkatkan kemahiran pekerja, terutamanya pekerja yang kehilangan pekerjaan agar mereka boleh meneroka peluang baharu dalam sektor ekonomi. Kerajaan juga seharusnya menggalakkan graduan dan pekerja yang kehilangan pekerjaan menceburi bidang keusahawanan selain memberikan latihan yang berkesan kepada bakal usahawan. Selain itu, pihak kerajaan disarankan untuk mengenal pasti potensi perniagaan yang boleh memberikan peluang yang lumayan. Kerajaan juga dijangka memberikan tumpuan kepada pengelasan baharu isi rumah rakyat Malaysia. Sasaran untuk membantu golongan B40 perlulah lebih bersistematik dan bersasar juga. Semuanya berpunca penularan COVID-19 yang membimbangkan dan kenaikan kos sara hidup yang tinggi. Pihak kerajaan sememangnya berhadapan dengan cabaran getir untuk memastikan kebajikan rakyat dapat dibela sewajarnya. Maka, setiap lapisan masyarakat perlu bangkit semula untuk menghadapi tempoh yang cukup mencabar ini seiring sejalan dengan keupayaan kerajaan. Okey, dipetik dan diubahsuai daripada harapan rakyat terhadap Belanjawan 2021 oleh Dewan Ekonomi November 2020. Okey, baiklah kita beralih kepada bahan kedua iaitu grafik kita. Okey, jadi grafik kita ini ialah tentang ciri-ciri golongan B40. Yang pertama, golongan berpendapatan rendah.
Kedua, isi rumah miskin dan miskin tegar. Yang ketiga, pendapatan 40% terendah. Dan yang keempat, pendapatan di bawah RM4,850. Okey, baiklah, berdasarkan daripada dua bahan yang telah saya paparkan tadi, ini bermakna berdasarkan dua bahan tadi, terdapat 3 fokus yang membentuk 8 isi rumusan. Okey, jadi perhatikan yang saya tandakan berwarna merah dan putih. Jadi apakah cadangan susunan isinya pula? Pastikan kesemua fokus tadi ditulis dalam kedua-dua bahan tersebut, ya. Diambil daripada kedua-dua bahan tersebut. Okey, bersama-sama ini cikgu paparkan cadangan susunan isi untuk dua bahan, 3 fokus membentuk 8 isi. Iaitu, kalau kita lihat di sini bahan 1, untuk fokus 1 ambil 4 isi, fokus 2 ambil 2 isi dan bahan 2 untuk fokus 3 ambillah 2 isi. Dan seterusnya, bolehlah anda semua lihat paparan cadangan susunan isi yang saya paparkan ini. Okey, baiklah. Saya nak anda semua, ya, cikgu nak anda semua mengambil perhatian terhadap fokus dalam bahan rumusan yang cikgu kemukakan ini. Okey, fokus 1 dalam bahan 1 berkenaan langkah kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19. Fokus 2 dalam bahan rumusan 1 juga, iaitu tentang punca peningkatan golongan B40 dan fokus 3 terdapat dalam bahan 2 iaitu ciri-ciri golongan B40. Okey, baiklah, setelah kita mengenal pasti fokus dan menetapkan susunan isi yang diambil daripada kedua-dua bahan, bolehlah kita membina rumusan lengkap kita. Okey, jadi saya mulakan dengan pendahuluan. Okey, saya jelaskan ataupun berikan contoh untuk pendahuluan rumusan kita kali ini. Okey, jadi pendahuluannya ialah rumusan membincangkan. Okey, saya highlightkan, saya warnakan dia berwarna merah, ya. Rumusan membincangkan langkah kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19, punca peningkatan golongan B40 dan ciri-ciri golongan B40. Okey, berikut merupakan fokus 1 iaitu langkah kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19, iaitu FL1, ya. Fokus langkah 1, meningkatkan kemahiran pekerja. FL2, menggalakkan graduan dan pekerja yang kehilangan pekerjaan menceburi bidang keusahawanan. FL3, memberikan latihan yang berkesan kepada bakal usahawan. FL4, mengenal pasti potensi perniagaan yang boleh memberikan pulangan yang lumayan. FL5, memberikan tumpuan kepada pengelasan baharu isi rumah rakyat Malaysia. Dan FL6, membantu golongan B40 lebih bersistematik dan bersasar. Okey, manakala fokus 2, punca peningkatan golongan B40, saya senaraikan iaitu FP1, pekerja terpaksa diberhentikan akibat syarikat kerugian. FP2, penularan pandemik COVID-19 yang membimbangkan. Dan FP3, kenaikan kos sara hidup yang tinggi. Okey, manakala untuk fokus 3, ciri-ciri golongan B40, FC1, golongan berpendapatan rendah.
FC2, isi rumah miskin dan miskin tegar. FC3, pendapatan 40% terendah. Dan FC4, pendapatan di bawah RM4,850. Jadi, daripada fokus yang saya paparkan, bolehlah anda semua menyusun isi untuk rumusan anda. Okey, baiklah. Di sini saya berikan contoh kesimpulan ataupun penutup bagi rumusan kita kali ini. Kesimpulannya, mulakan dengan perkataan kesimpulannya. Semua pihak hendaklah menyokong kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19 agar kehidupan rakyat kembali sejahtera. Okey, perlu diingatkan, penutup perlulah mengikut tema soalan. Okey, baiklah, berdasarkan daripada paparan itu tadi, bersama ini saya paparkan rumusan lengkap bagi soalan rumusan ini. Okey, jadi saya bacakan rumusan lengkap ini. Pendahuluannya, rumusan membincangkan langkah kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19, punca peningkatan golongan B40 dan ciri-ciri golongan B40. Okey, isinya pula lihat pada fokus. Langkah kerajaan mengatasi masalah ekonomi rakyat akibat pandemik COVID-19 ialah meningkatkan kemahiran pekerja selain menggalakkan graduan dan pekerja yang kehilangan pekerjaan menceburi bidang keusahawanan. Selain itu, kerajaan memberikan latihan yang berkesan kepada bakal usahawan dan memberikan tumpuan kepada pengelasan baharu isi rumah rakyat Malaysia. Okey, manakala untuk fokus 2, seterusnya, punca peningkatan golongan B40 ialah pekerja terpaksa diberhentikan akibat syarikat kerugian selain penularan pandemik COVID-19 yang membimbangkan. Dan seterusnya, fokus yang ketiga, manakala ciri-ciri golongan B40 ialah golongan berpendapatan rendah dan pendapatan di bawah RM4,850. Okey, jadi saya gunakan susunannya 4-2-2. Okey, untuk penutupnya pula, kesimpulannya, semua pihak hendaklah menyokong kerajaan mengatasi masalah keperitan hidup rakyat akibat pandemik COVID-19 agar kehidupan rakyat kembali sejahtera. Okey, jangan lupa tulis jumlah patah perkataan di bahagian kanan bawah rumusan anda. Okey, baiklah, sekian sahaja video PDPC Cikgu menjelaskan cara-cara mengenal pasti fokus dalam bahan serta rumusan lengkap bagi bahasa Melayu KSSM menengah atas. Semoga paparan video ini memberi pemahaman yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Anda digalakkan untuk meneliti teknik penulisan rumusan yang terdiri daripada 2 bahan dan 3 fokus seperti mana yang dipaparkan, dan diingatkan agar anda semua akur kepada arahan soalan. Baiklah, nantikan video cikgu seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.